Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kuliah duha kita. Alhamdulillah, kita baca kitab Sendi Agama. Kita sampai muka surat 283. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, yakni kekuasaannya. Dan jikalau dia tidak ada kuasa, maka hendaklah dia mengubah dengan lisannya, dengan lidahnya. Dan jikalau dia tidak ada kuasa, maka dengan hatinya, yakni hatinya tidak menyetujui dengan kemungkaran itu. Dan yang sedemikian itu adalah sebagai tanda selemah-lemah iman. Baik, itu hadis yang menyebutkan tentang kena ubah kemungkaran, kena cegah kemungkaran. Nabi SAW menyebut, "Ma min qaumin amilu bil ma'asi wa fihim man yaqdiru an yukira alaihim falam yaf'al illa yushiku an ya'ummahumullah bi'adzabin min 'indihi." Tiada suatu kaum pun yang mengerjakan kemaksiatan, sedangkan di kalangan mereka ada yang berkuasa yang mampu mengingkari atas perbuatan mereka itu, tetapi ia tidak melaksanakan pengingkaran itu, melainkan hampir sahaja Allah meratakan mereka dengan seksanya daripada sisinya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemungkaran itu wajib dicegah, wajib dihalang, diubah. Sehinggalah Nabi memberi peringatan kepada kita, kalau yang ada kuasa tidak mengubah apa yang kemaksiatan yang berlaku, maka balak akan sampai. Dan bila balak tu sampai, merata sampainya, maknanya semua orang kena. Baik, perkara yang perlu diubah kerana berupa kemungkaran. Tidak benar bahawa kita tergesa-gesa tanpa pemikiran yang teliti untuk bertindak dalam segala hal. Juga dalam persoalan melarang kemungkaran atau apa-apa yang menurut penilaian kita dianggap sebagai kemungkaran. Ini perlu sekali diperhatikan supaya tidak sampai kita jadi keliru jalan. Maka itu perlu diketahui bahawa sesuatu hal itu wajib diingkari dengan beberapa syarat. Okey, apa benda yang perlu diubah ni? Kemungkaran. Nak ubah kemungkaran tu macam mana? Ada tak syarat-syarat dia? Yang ni yang kita nak belajar ni. Bagaimana yang dikatakan syarat-syarat untuk kita mengubah kemungkaran itu? Pertama, nyata-nyata bahawa ianya adalah kemungkaran. Memang jelas bahawa benda itu adalah mungkar, maka wajib dicegah ataupun disebut sebagai kemaksiatan. Kita sebut maksiat. Hari ini maksiat berlaku secara terang-terang depan-depan mata ni, dan itu tak dianggap sebagai maksiat. Itu dianggap sebagai seni, dianggap sebagai hiburan ataupun kehendak pengarah, kehendak skrip, ataupun ini adalah permintaan orang-orang muda, dia nak macam tu.
Hari ni bagi alasan ni, kenapa buat hiburan banyak? Oh, muda suka, jadi kita pun kena kira mereka juga. Alasan tu macam-macam. Jadi bila diberi nama yang lain, nampak baiklah. Seni, budaya, warisan, tradisi, seni lakon, maka nama tu nampak macam nama baik, jadi orang tak anggap sebagai mungkar. Ataupun arak, ya, kita melihat arak diminum. Hari ni tak dengar cerita dah, nak tutup kelah arak dulu, dengar kat cerita dah senyap. Itu kemungkaran. Malah hari ni ada orang sebut arak tu merupakan hak orang bukan Islam pula. Ada hak pula, arak tu haram. Tapi hari ni orang Islam kata arak tu merupakan hak orang bukan Islam. Dadah tu pun haram. Kenapa tak kata dadah tu pun hak orang bukan Islam juga? Jadi sebelum dapat lain, dah dapat lain pula. Tak kena tu. Nah, tak kena. Jadi apabila kita melihat seorang anak kecil atau orang gila minum arak, maka wajiblah kita melarang dan diperintah menumpahkan minuman keras itu, walaupun yang minum tu ialah orang gila. Wajib kita ambil. Atau ketika melihat seorang lelaki gila sedang berzina dengan wanita yang juga gila, dua-dua gila duduk projek tengah jalan, wajib kita cegah. Ataupun orang gila tadi berzina dengan binatang misalnya, wajib kita cegah. Sekalipun semuanya itu tidak bererti kemaksiatan bagi mereka, tetapi ia tetap dikira sebagai kemungkaran. Orang gila, mana ada dosa dalam bab tu? Tapi disebabkan benda itu merupakan mungkar, walaupun dia gila dan dia tidak ada tanggungan dosa pahala, tapi bila perbuatan tu dilakukan, kita yang tak gila ni kena cegah. Sebab dia bukan maksiat, dia mungkar, walaupun dia gila. Apatah lagi kalau orang tu tidak gila. Dia kena faham tu. Juga tidak boleh dipilih dosa-dosa yang tertentu saja. Umpamanya dosa besar saja yang dimungkar, dicegah, dosa kecil dibiarkan. Sebaliknya, dosa ni sama ada dosa yang besar atau dosa yang kecil, wajib dibanteras. Oleh sebab itu, sekalipun hanya melihat seorang yang membuka auratnya, atau ada dua orang laki-laki dan wanita berkumpul dalam tempat berdua-duaan, atau ada seseorang melihat auratnya seorang perempuan yang lain, wajib ditegur, kerana semuanya itu adalah kemungkaran. Dia bukan dikira sebagai dosa individu. Sebab hari ni ada puak-puak yang kata dosa individu. Dua orang lelaki dengan perempuan ni sepasang ni duduk dalam bilik hotel, dia berkhaluat. Ada yang kata kita tak boleh pergi serbu, kita tak boleh pergi tangkap, sebab itu dosa individu dia orang. Ini pun faham juga, yang cakap tu pun ustaz juga. Habis tu kalau tak boleh pergi cegah, apa guna ayat ni? Kita pun tak ketuk pintu bilik semua, kita pun tak serbu rumah orang semua. Kita bila dapat maklumat, bila dapat aduan, kita kena bertindak. Kalau tak ada aduan, kita pun tak kacau. Baik. Yang kedua, nampaknya kemungkaran itu tanpa diselidiki atau dicari-cari. Oleh sebab itu, maka seseorang yang mengerjakan kemaksiatan di dalam rumahnya dengan mengunci rapat-rapat pintu rumahnya, kita tetap tidak dihalalkan masuk ke dalam rumah tersebut tanpa izin pemiliknya, sekalipun bermaksud nak membongkar apa-apa yang dianggap sebagai kemungkaran. Wala tajassasu, surah Al-Hujurat
dan janganlah kau meneliti keburukan orang lain. Tapi kalau bilik tu tak ada maklumat apa, rumah tu tak ada apa, yang kita pergi serbu siapa? Yang kita pergi selongkar tu siapa? Ni hak kita cerita tadi, adanya unit penguatkuasaan pencegah maksiat ni bila dapat aduan. Macam kita lah, kita duk ngintai lama dah depa ni jadi tempat sarang membuat dadah ke, kelang makmal dadah, proses dadah, pintu pagar ada, guard ada. Kalau kita tak boleh serbu, tapi kita dapat aduan. Bila kita tangkap orang yang edar dadah, kamu ambil dadah daripada mana? Daripada di situ. Kamu beli dadah di mana? Beli di situ. Dah dapat aduan dah, dah dapat hidu dah, habislah serbu. Tapi kalau kita tak tahu, rumah ni orang ni keluar masuk ada dadah bah, kita tak boleh serbu, mana hang tahu. Islam tak bagi ceroboh privasi orang. Serupa itulah dengan maksiat. Mana kita boleh pergi tahu dia tu adik dia ke, abang dia ke, kak dia ke, ayah dia ke, yang pergi serbu siapa, pergi ngintai siapa. Tapi kalau nampak dengan mata kita, nah, laki-laki ni buat balik perempuan lain, mabuk-mabuk, malam esok perempuan lain pula mabuk-mabuk, apa hal? Depan ni buat apa? 4-5 orang bunyi muzik berdentum-dentam, apa hal? Sampai pukul 3 pagi report polis mai, rupanya buat pesta dada, pesta liar, parti liar. Yang tu kena cegah, tu kemaksiatan. Kena beza di antara wala tajassasu dengan bukti depan mata. Baik. Yang ketiga, kemungkaran itu haruslah yang sudah disepakati oleh segenap imam mujtahidin tentang keharamannya, yakni tidak ada seorang pun daripada mereka itu yang memberi fatwa perihal kehalalannya. Jadi selama mana ada imam mujtahid yang mengatakan bahawa perkara itu halal, maka kita tidak boleh bertindak apa-apa. Sebab mungkin sekali orang yang kita anggap mengerjakan kemungkaran tersebut berpegang kepada pendapat imamnya, kemudian tidak menganggap perbuatan itu sendiri sebagai kemungkaran. Maka daripada itu sama sekali kita tidak boleh menegur dalam masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang agama. Dan dalam persoalan ini baik kita berdiam diri sahaja dengan menetapi apa-apa yang telah menjadi keyakinan dalam diri kita sendiri, hingga dengan sifat sedemikian kerukunan kaum muslimin dapat diwujudkan dan dapat dipelihara selama-lamanya. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kadang-kadang bagi mazhab kita benda itu adalah mungkar, tapi bagi setengah imam itu tidak. Sebab itu kalau dalam kita nak mencegah kemungkaran, semua mazhab mengatakan bahawa itu adalah mungkar, kita cegah. Tapi kalau ada imam yang berpendapat yang ini bukan tahap tu lagi, maka kalau ada orang yang berfaham dengan mazhab itu, kita tak salah tangkap dia. Sebab dia pegang mazhab tu, dia pun imam mujtahid juga yang dia ikut tu. Jadi ini 3 syarat nak mencegah kemungkaran. Pertama, mencegah atas nama mungkar itu sendiri dan maksiat. Okey. Yang kedua, kita tidak mencari-cari salah orang, mencari-cari apa yang salah dia, usaha pergi pasang pula kamera CCTV pula dalam rumah orang, yang tu tak mau. Okey. Dan yang ketiganya, perkara itu telah disepakati oleh imam-imam mazhab bahawa perkara itu adalah haram ataupun mungkar ataupun maksiat. Maka kalau ada orang buat, 4 mazhab kata, maka kita tangkap. Kalau tidak, dia pegang dengan satu mazhab, dia mengatakan
tidak mungkar, tidak maksiat misalnya, maka kita hormatlah pendapat dia. Baik. Risah Kamisah Ahmad dah 13 minit baru dapat noti. Lambat jadinya join live Ustaz. Okey. Wan Am, terima kasih. Maznah Syahrum, terima kasih. Julaiha Abdullah, terima kasih. Hasnah Saidin, tenang je Ustaz pagi ni, kurang sihat. Okay. Kemudian Maslina Yati, Syaharum Zainal Abidin, Muhammad Faizal bin Ahmad, apa pandangan Ustaz tentang vaksin? No comment. Okay. Nurliza Mat, Maslina Yati, Cha CCD, mudah-mudahan diampunkan dosa dan diterima amalan, mudah-mudahan. Erniwati Hasan, alhamdulillah dapat rezeki. Mazri Ismail, syukur. Kasmah Rohani, mencegah atas mungkar itu sendiri, sengaja mencari kesalahan, kena ada sepakat sependapat. Okay. Farid Fazli Alim, Ustaz, apa makna Yusmina? Yusmina tu apa makna? Tak tahu saya. Yasmin. Okey. Tak tahu, minta maaf. Semalam malam tak on air ya Ustaz, jenuh tunggu. Semalam cuti hari Ahad. Rahimah Nordin, Puan Jamilah Bacok, doakan semua kita dilindungi. Sejuk mata memandang Wan Kongo, doakan semoga yang dihormati Ustaz diberikan kesihatan. Salam Duk dan sahabat semua, lama tak join, kurang sihat juga, doakan. Surifen, semoga Ustaz sihat. Jamilah Ali, Siti Jamie, kalau tak mencari salah orang tapi memang dah salah, macam mana Ustaz nak tegur? Okey, kalau kita dah depan mata kita dia buat salah, kena tegur. Tapi kalau dia buat kita pun tak tahu, tak payahlah kita pergi pasang spy duk intip dia pula. Okey. Nurhaini Abbas, cantik baju tanah hitam. Cik Puan Zainab, moga diberikan. Makcik Aini, silap tulis. Tak apalah Makcik Aini. Ini Tofi Maksal, memang kita punya Facebook kita dah lama dah, ramai yang tak dapat notification. Muhammad Soleh Johari, prevention is better than cure. Memang dah ramai orang yang tak dapat notification saya punya Facebook ni. Salam Ustaz. Saya pernah tengok video seorang Ustaz, betul ke apa yang dia cakap Zakir Naik bukan ulama tapi pembaca? No comment. Saya tak kenal Zakir Naik, saya hanya dengar ceramah dia saja. Saya tak boleh nak komen di luar bidang pengetahuan saya. Okey. Jamilah Maisa, terima kasih. Maklum Roziah, alhamdulillah, terima kasih. Kasmah Rohani, matching ketayap dengan baju. Rohana Ma'aruf, Teh Badri, Iman Muhammad Yunus, Ustaz, saya dah terbaca kita tak boleh ucapkan salam subuh, salam maghrib, salam tahajud, sebaliknya kena sebut. Mana dia tahu, hilang dah. Sebaliknya kita kena sebut, sebaliknya kena ucap salam nama, lepas tu baru ucapkan selamat bertahajud. Sebaliknya kena ucap salam nama. Salam nama tu macam mana tak tahu lah saya. Salam nama tu minta Iman Muhammad Yunus terangkan lagi apa makna salam nama tu. Irmaya dari Singapura, Mahaya Razak, terima kasih. Aziah Dolah, mudah-mudahan
Doakan saya dan anak-anak cucu saya dijauhkan daripada penyakit yang bahaya, insya-Allah, amin. Mudah-mudahan sihat. Baik, kemudian Saminah Miss, Ustaz tolong doakan ramai-ramai saya dan suami diberikan kesembuhan dari Covid. Seksanya Allah saja yang tahu. Saminah Miss, mudah-mudahan Saminah Miss dan suaminya diberikan kesembuhan daripada Covid, ya, sihat daripada Covid. Rohana Ma'ruf termasuk saya tak dapat notification FB. Okey. Encik Nizam, saya sedang bertugas, curi-curi masa tengok Facebook Ustaz. Assalamualaikum, Kak cleaner tumpang dengar je Ustaz tengah kerja ni. Norzita Muhammad. Syaharum Zainal Abidin hari ni dapat notification. Kasmah Rohani saya pun baru dapat, sebulan setengah duk diam je. Nur Madinah selalu dapat. Jadi tuan-tuan, begitulah dalam kita nak mencegah kemungkaran. Baik, sekarang ada orang cakap Ustaz Kazim dah tak cakap, tak menegur, diam dah. Dah tak campur. Kalau orang tanya pun no comment, no comment, no comment, no comment. Dah tak ada cakap apa hal ni. Itu kita masuk bab al-uzlah wal ikhtilat. Okey. Bab al-uzlah wal ikhtilat. Bab mengasingkan diri dan bercampur atau bergaul. Jadi saya sekarang lebih banyak membuat pendekatan. Kalau orang tanya, saya jawab no comment. Kalau orang tanya saya jawab saya bukan ahli, saya tak erti nak cakap, habis-habis kuat saya cakap saya bodoh, saya jahil, saya tak pandai, saya tak layak, saya tidak ada jawatan, saya malas nak campur. Okey, apa hukum saya cakap macam itu? Baik, kita baca hadisnya. Qila ayyun nas afdalu ya Rasulullah? Qala mu'minun mujahidun binafsihi wa malihi fi sabilillah. Qila thumma man ya Rasulullah? Qala thumma rajulun mu'tazilun fi sya'bin minasy-syi'ab ya'budu rabbahu wa fi riwayatin yattaqillah wa yada'un nas min syarrihi. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah di antara manusia itu yang lebih utama ya Rasulullah? Ayyun nas afdal? Siapakah manusia yang paling utama ya Rasulullah? Maka jawab Nabi, qala mu'minun mujahidun binafsihi wa malihi fi sabilillah, iaitu orang yang beriman yang berjihad fi sabilillah dengan dirinya dan hartanya. Kemudian baginda ditanya lagi, selepas itu siapa ya Rasulullah? Jawabnya, selepas itu seorang laki-laki yang beruzlah, yang mengasingkan dirinya di dalam sebuah tempat di jalan pergunungan sambil menyembah Allah Tuhannya. Dalam riwayat lain, dia bertakwa pada jalan Allah dan menghindarkan diri untuk berbuat jahat kepada para manusia. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW sebut dua orang manusia yang paling bijak. Dua orang yang paling bijak. Dengan berpegang kepada hadis tadi, maka sebagian alim ulama salaf ada yang berpendapat lebih baik mengasingkan diri kerana kemanfaatan dan faedahnya amat banyak sekali. Sebab itu saya memilih untuk diam. Pun tidak, pun tidak. Senang. Sebab saya kata tadilah, saya tak layak bercakap. Bagi orang yang layak bercakap. Tambah pendakwah bebas ni apa ada, tak ada nilai apa. Orang tak pandang. Cakap orang kan nak pakai, lagi kutuk, kena tekan, silat-silat ke dalam.
Maka dia kata, duk dia. Demikian itu apabila keadaan umat manusia sudah rosak, zaman sudah tidak keruan lagi tata tertib hukum agamanya, dan ia sendiri merasa sudah tidak kuasa untuk mengubah keadaan yang demikian, sebab kemungkaran telah bermaharajalela dan tersebar luas di segenap penjuru bumi. Jadi lebih baik beruzlah, jangan sampai penyakit masyarakat itu menular kepada dirinya sendiri. Ini bukan saya kata, ni kitab kata. Apa kitab ni kata? Apabila keadaan umat manusia dah rosak. Tak tahulah tuan-tuan, kita sekarang dah rosak ke belum? Masjid kita tu dah rosak ke belum? Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Dah rosak ke belum masjid? Kita lihat manusia sekarang yang batil diagung-agungkan, hadis Nabi dihena-henakan, perubatan Nabi mentah-mentah ditolak, yang kafir pula diangkat habis-habisan, Quran lagi orang tak rujuk, dan dia sendiri merasa tak kuasa dah. Zaman sudah tidak keruan lagi tata tertib hukum agama ya. Hari ini berubah habis dah. Tata tertib dalam agama dah habis dah. Tuan-tuan faham sendirilah apa yang dah berubah. Yang nu tak boleh, yang ni tak boleh. Maksiat boleh pula. Dan ia sendiri merasa dah tak ada kuasa nak mengubah keadaan yang demikian. Tak mampu dah. Sebab kemaksiatan, kemungkaran bermaharajalela pada segenap penjuru bumi. Maka lebih baik dia tak mencampurkan diri, dia mengasingkan diri. Itu pada masa itu dia menyelamatkan dirinya dengan tak campur dengan orang. Sebab itu saya ambil pendekatan, saya buat hair saya ya. Tuan-tuan tanya lah bab apa pun, no comment. No comment. Tetapi sebahagian besar daripada para paling ulama dan khalaf berpendapat bahawasanya mukhalafah atau bergaul dengan orang banyak itu disunatkan, sekalipun macam mana keadaan dan masyarakat, atas dasar kewajipan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tetapi ulama-ulama sebahagian besarnya mengatakan bahawa bercampur dengan mereka, yakni menasihati mereka, mencegah kemungkaran itu, itulah yang paling bagus. Berdasarkan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada para manusia, maka wajiblah engkau mengajak kepada kebaikan dan melarang kejahatan. Itu dalil dia. Tetapi ulama-ulama memberi huraian lagi, kecuali itu jikalau diteliti dengan sebenar-benarnya, maka mukhalafah itu memang lebih banyak kemanfaatan daripada beruzlah. Misalnya dapat belajar dan mengajar, dapat memberikan keuntungan kepada yang lain, dan dapat juga memperoleh keuntungan baik daripada segi duniawi ataupun ukhrawi, dapat memberikan didikan yang baik dan dapat juga memperolehinya, juga dapat memberikan kegembiraan zahir dan batin, dapat memperolehi kegembiraan dari orang lain, bahkan dengan bercampur gaul itu dapat seseorang itu merendahkan diri, bertawaduk dan sebagainya. Maka lebih baiklah dia bercampur dengan orang. Maka kalau kita tak nak campur dengan orang,
kita nak buat uzlah masing-masing, maka ada beberapa syaratnya. Saya pun pegang syarat-syarat ni. Macam sekarang saya hanya ceramah apa yang kitab kata, tak campur lah apalah, tak mau lah, lantak lah. Cukup lah apa yang saya tegur pada peringkat awal dulu. Lepas tu saya dihentam dengan teruk, diugut, macam-macam orang buat. Masa tak kabur pada tuan-tuan je. Sakit. Saya sayang pada sekolah, sayang pada makcik-makcik, sayang pada tuan-tuan yang masih nak belajar. Ratusan ribu di luar sana yang masih nak belajar. Maka kita terus buat macam ini. Kita tak campur, lantak dia orang lah tuan. Esok jawab sendiri depan Tuhan. Mereka mempunyai ilmu yang cukup untuk menjawab depan Tuhan. Baik, cukup ilmu pengetahuannya dalam bab agama, sehingga apa-apa yang diamalkannya itu dapat menepati syarat dan rukunnya sebagaimana semestinya. Oleh itu, maka seseorang yang bodoh yang beruzlah pasti akan bertambah kerosakannya dalam soal agama. Yang pertama, syarat untuk beruzlah ialah orang tu mesti cukup ilmu agama. Maknanya untuk amalan dia, untuk diri dia, dia lepas. Orang bodoh, kalau dia beruzlah tak campur dengan orang, lagi dia rosak. Yang kedua, syarat untuk beruzlah ada maksud yang amat penting dan teramat perlu yang kira-kiranya tidak mungkin dapat diselesaikan melainkan dengan cara beruzlah. Kecuali itu memerlukan waktu yang panjang, sehingga andai kata bergaul dengan para manusia, tentu akan banyak waktu yang terbuang tanpa guna dan amat banyak afatnya, kesannya. Yang demikian itu misalnya beruzlah menyelidiki sesuatu ilmu pengetahuan yang memiliki dan memerlukan waktu yang banyak serta ketekunan luar biasa. Maka dia terpaksa mengasingkan diri sebab dia nak buat kajian betul-betul. Dia tak campur betul-betul. Dia nak kaji betul-betul secara mendalam. Maka dia boleh beruzlah. Yang ketiga, cukup yang ditinggalkannya untuk keperluan yang menjadi tanggungannya, agar supaya setelah dia beruzlah, keluarganya tidak meminta-minta kalau dia kekurangan nafkah dan miskin. Kalau dia nak beruzlah duduk dalam gunung, dalam gua, tak campur dengan orang, boleh. Tinggalkan serba-serbi yang mencukupi untuk keluarganya, supaya keluarganya tidak meminta-minta dan berada di dalam kesusahan atau kemiskinan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, di sini kita melihat tentang konsep mencegah kemungkaran. Maka semua orang kena mencegah kemungkaran. Yang kedua, kalau dicegah itu mendatangkan mudarat kepadanya, maka lebih baiklah dia beruzlah, mengasingkan diri daripada masyarakat. Yang ketiga, nak beruzlah ada syarat-syaratnya. Bukan semua boleh main ikut suka nak uzlah saja. Baik, kita akan baca, akan datang tajuknya Al-Faqru Waz-Zuhdu. Sakinah Yaakob paling tak suka bila di TV sampai ada yang perli-perli Duke. Dengan bangganya ustaz-ustaz tu bercakap, sedangkan Duke menyampaikan apa yang Nabi dan Allah sampaikan. Saya hanya bercakap tentang habatus sauda, tentang madu yang Nabi suruh cakap. Itu pun kena tibai. Dan yang tibai itu pula ustaz-ustaz pula. Patutnya ustaz ni lah yang menjadi penyokong kuat Nabi. Kalau orang hak reti agama pun tak sokong Nabi, siapa lagi nak sokong Nabi?
Patutnya orang inilah yang menjadi benteng kepada agama. Baik. Cik Alik, betul Ustaz, saya yang muda lagi ni pun nak belajar. Dapatlah sikit, okey dah. Zuraiha Rusli, dia nanti setkan send stars untuk kami semua ni mudah tekan stars. Ya, saya tak erti bintang-bintang ni. Ya, tak erti, nantilah saya tanya pada admin macam mana bintang-bintang ni, saya tak erti. Sebab tu kalau tuan-tuan nak bagi pada Al-Barakah, masuk je dalam akaun tu. Okey, masuk je lah. Kami bukan minta duit pun. Nak masuk-masuk, tak masuk sudah. Sebab baru ni ada orang kata tulis nombor akaun tu minta duit lah. Sekarang saya tak tulis nombor akaun. Bermula pada hari Sabtu, saya cakap pada admin, jangan masukkan nombor akaun di bawah ni. Satgi orang tuduh kita nak minta duit. Jadi supaya orang tak kata. Jadi susah tuan-tuan ni. Buat pun susah, tak buat pun susah. Jadi saya ambil keputusan, saya kata jangan bubuh. Akaun Pusat Pendidikan Al-Barakah atau nombor Maybank ke CIMB jangan bubuh. Kita buat macam ni sebab kita nak mengajar. Okey, susah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk letak tempat saya ni jadi payah. Tuan-tuan pun sudah dapat sikit jantung juga. Baik. Azizah Cepa, semoga Allah lindungi Ustaz. Amin. Kasih Pandan, tabah dan kuat semangat Ustaz. Kami masih mendengar suara-suara Ustaz. InsyaAllah. Beri ceramah dalam FB, kita dengar dapat pahala Ustaz. Majid. Nurleha, kami masih perlukan ilmu. Nurul Hayatun, Abdul Muttalib, saya pun masih nak belajar lagi. Banyak lagi yang kurang. Okey, Rosnah Cik Din. Rosnah Cik Din adalah wakil Al-Barakah untuk menguruskan korban tahun ini bagi pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi tuan-tuan boleh hubungi Rosnah Cik Din untuk menyertai korban. Hasnah Rahman, dah rindu nak datang kelas. Datuk Kak Barakah nak tarik beg, nak jumpa kawan-kawan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz, Kak dari Taman Tanjung Bidara, Masjid Tanah Asna Ibrahim. Line clear. Semoga dipermudahkan urusan insya-Allah. Siti Aminah dari Baling. Terima kasih Siti Aminah, dia tak boleh fokus, dia kerja kata. Fatimah Muhammad Nur, terima kasih. Fatimah Wati Usuk Kota, terima kasih. Terima kasih Fira Syam. Hairun. Semoga Allah menghapuskan penyakit Corona-19. Mudah-mudahan, amin. Siti Jamie, sepatutnya Ustaz bersatu bukan nak compete dengan each other. Ustaz boleh buat kelas secara Zoom. Ustaz boleh tengok kami boleh tengok Ustaz dalam perancangan Iman Muhammad Yunus. Tapi ramai tak setuju pula sebab dia kata sikit sangat yang boleh masuk. Fira Syam, yang tu Ustaz makan sebelah dunia aja. Berani kerana benar Ustaz. Okey. Sabtu Ahad tak ada live malam ke Ustaz? Malam Senin tak ada live. Sabtu malam ada live. Jamaliah Rahmat, saya pun tak pandai nak hantar star. Opah-opah macam saya ni pun tak pandai star-star ni. Fatimah Manan. Ustaz ada bintang senang kita nak sedekahkan sikit, main tekan je. Jadi saya tak reti nak bintang-bintang ni tuan-tuan. Tak reti. Jadi kita hanya
Siti Mariam Abdul Hamid, dia kata akak batuk 3 bulan 4 bulan memang tak makan ubat, malah nak keluar, bila keluar lupa ada stok habatus sauda dari Oman. Akak minum 1 sudu kecil setiap pagi, 3 hari dah baik dengan izin Allah. Alhamdulillah. Sa'anah Sulaiman, akaun FB dah jadi favorit saya. Faridah menterang bakar, Telegram ramai boleh masuk ustaz. Baik, insya-Allah kita fikirkan mana yang terbaik untuk terus bersama dengan tuan-tuan, sama ada Zoom meeting ataupun Telegram, untuk dakwah kita terus berjalan. Jadi sekadar itu saja, kita jumpa lagi 2:30 petang nanti, insya-Allah. Jangan lupa petang nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.